Selamat sejahtera, saya Ember Petsila Anak Peter dengan nombor matriks 78773 akan membentangkan rumusan berkaitan dengan sejarah perkembangan prosa cerpen di Malaysia. Sejarah perkembangan prosa cerpen di Malaysia bermula apabila pengkaji sastra Melayu moden menggelompokkan cerpen kepada setiap satu dekad. Dan penjajah Inggeris memperkenalkan dan menjalankan sistem ekonomi secara large scale untuk menggantikan sistem ekonomi Melayu secukup hidup. Selain itu, konsep dan teknik penulisannya beransur-ansur terbina lewat perubahan yang mereka tempuhi. Seterusnya, mereka telah menguasai bahasa asing dan pengkaji cuba meminjam dan menyesuaikan ilmu pengkajian sastra barat. Akhir sekali, pengarang mengimbangi bentuk dengan isi dan masyarakat semasa dengan kadar taraf kenal huruf. Peranan bagi akhbar dan majalah dalam sejarah perkembangan prosa atau cerpen adalah menjadi wadah utama kepada masyarakat. Sebelum adanya perkembangan internet dan teknologi, kita mengenali segala maklumat dan berita harian melalui akhbar dan majalah. Kita mengenal akhbar dan majalah seperti panduan guru, majalah guru, dan sebagainya. Penerbitan berkala tersebut adalah antara kira-kira 64 tahun penerbitan yang seiring memuatkan cerpen dan tulisan-tulisan mengenai cerpen. Pada zaman Perang Dunia, terdapat akhbar dan majalah yang turut sama menerbitkan cerpen. Antara akhbar dan majalah yang diterbitkan adalah Matahari Memancar dan Sinaran Matahari. Walaupun telah banyak cerpen yang diterbitkan, tetapi yang terpenting dalam penyiaran cerpen adalah majalah-majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, seperti Dewan Bahasa, Dewan Masyarakat, dan Dewan Budaya. Bukan itu sahaja, akhbar Utusan Pemuda, Utusan Zaman juga turut menyiarkan cerpen. Tema yang terdapat dalam novel sheet ini adalah kepimpinan politik. Novel ini mengisahkan Perdana Menteri yang gila kuasa. Beliau tetap memegang jawatan sebagai Perdana Menteri walaupun mengetahui pemerintahannya tidak disukai ramai dan juga tidak teguh. Seterusnya, penyalahgunaan kuasa. Beliau akan mengenakan tindakan kepada sesiapa yang menentang pemerintahannya. Saya akan serahkan pematangan kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera juga saya ucapkan kepada Dr. Colin dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian persoalan yang terkandung dalam novel yang kami kaji, iaitu novel sheet by Shannon Ahmad. Antara persoalan yang dapat dikenal pasti dalam novel tersebut ialah persoalan tentang masalah politik yang berlaku di negara. Persoalan yang kedua ialah persoalan tentang corak pemerintahan yang digunakan oleh pemimpin. Persoalan yang ketiga ialah persoalan tentang semangat kepimpinan dalam diri seseorang. Dan persoalan yang terakhir ialah persoalan tentang semangat ketidakpuashatian para pemimpin antara satu sama lain. Saya juga akan membentangkan watak dan perwatakan yang terkandung dalam novel sheet tersebut. Yang pertama ialah Haramzadah. Itu seorang pemimpin dikatakan lupakan rakyat selepas memenangi kerusi, asyik kronisme dan asyik nepotisme. Yang kedua ialah wirawan, iaitu orang yang menentang teori PM, pemimpin bagi rakyat di luar dan mendapat sambutan oleh rakyat di luar. Yang ketiga ialah Pukimak atau PM, seorang pemimpin yang mengeluarkan teori baharu bahawa kebusukan itulah budaya baru barisan taib. Seorang pemimpin yang pentingkan diri. PM merupakan individu yang tidak disukai oleh penulis. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada ahli yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan latar yang terdapat dalam novel sheet. Kumpulan kami telah memperolehi dua latar, iaitu yang pertama, latar masyarakat. Masyarakat di dalam novel tersebut mementingkan diri sendiri dan bersikap tamak. Buktinya, aku tetap ingin berada di dalam perut kekuasaan pemerintahanku ini. Latar yang kedua adalah latar masa, yaitu pada waktu malam. Buktinya, diangkut dalam tong-tong oleh api-api yang berseluar katuk waktu malam hari supaya tidak kelihatan oleh peradaban. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Plot permulaan yang terdapat dalam novel ini adalah Perdana Menteri yang menegaskan nama beliau bukan Syed dan berkhidmat. Beliau juga mempunyai tempoh pemerintahan yang panjang, tetapi sepanjang tempoh pemerintahan tersebut beliau tidak disukai ramai. Walaupun sudah banyak rukutan daripada berbagai pihak, tidak ada sesiapa pun berani terus terang kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri juga mengetahui siapa yang benar-benar menyokong beliau dan siapa yang berpura-pura. Apabila tiba masanya, beliau akan menggunakan tindakan kepada orang tersebut. Sekian itu saja daripada saya akan serahkan pematangan kepada orang yang seterusnya. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Syerini Gumas, anak Batu Hulun Biringgo. Nombor matrik saya ialah 81157. Saya akan membentangkan bahagian nilai dan pengajaran daripada novel Syed yang ditulis oleh Shannon Ahmad. Nilai pertama, nilai amanah. Nilai amanah ini merupakan hal yang paling penting dan harus dititik beratkan dalam sistem berpolitik. Namun, disebabkan oleh sikap sesetengah pemimpin yang gila kuasa, terlibat dalam rasuah, korupsi dan lain-lain menyebabkan kesucian sistem politik terjejas. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin akan berkurang. Nilai yang kedua ialah nilai bijaksana. Seorang pemimpin haruslah bijaksana dalam membuat keputusan atau menguruskan hal sesebuah organisasi politik serta hal yang melibatkan kepentingan rakyat. Sebagai contoh, keputusan dalam menjalankan sekatan daerah atau sekatan jalan raya atau juga SOP. Adakah keputusan yang dilakukan oleh beliau memberi kesan buruk atau kesan baik kepada rakyat? Beliau haruslah membuat keputusan secara bijaksana dan dapat membezakan baik buruk sesuatu yang dilakukan kepada rakyat, ekonomi dan negara. Selain itu, pemimpin juga haruslah mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sebagai contoh, rakyat dan juga berbanding keputusannya sendiri. Hal ini demi kebaikan bersama. Seterusnya ialah nilai bertanggungjawab. Seorang pemimpin haruslah menjalankan tanggungjawab dan peranannya penting dalam menggerakkan sesebuah organisasi politik dalam mengutamakan kesejahteraan dan keselesaan rakyat yang dipimpin. Sebagai contoh, jika pemimpin jujur, maka pengikut akan senang dan organisasi akan berjalan dengan lancar. Selain itu, tiada permainan politik yang akan berlaku sekiranya seorang pemimpin mengamalkan sikap bertanggungjawab dan amanah dalam tugasnya. Sebaliknya, jika pemimpin itu bersifat negatif, maka ia akan menyebabkan perpecahan dalam sesebuah organisasi politik dan ketidakpuasan hati rakyat. Maka berlakulah perpecahan atau permainan politik seperti mungkin terlibat dengan rasuah ataupun dijerat oleh sesuatu skandal. Seterusnya ialah pengajaran. Dalam novel Syed ditulis oleh Shannon Ahmad, terdapat pengajaran yang terkandung seperti bijaksana dalam memilih pemimpin. Kita sebagai seorang rakyat diberi kebebasan ataupun hak dalam memilih pemimpin kita sendiri. Kita haruslah menggunakan peluang ini secara bijaksana untuk menentukan pemimpin kita demi keamanan dan kesejahteraan negara. Sebagai contoh, kebebasan mengundi mana-mana parti politik yang kita suka. Misalnya dalam PRU yang berlangsung beberapa hari lepas, terdapat beberapa parti-parti atau kursi yang dipertandingkan seperti Geng Parti Sarawak, GPS, Barisan Nasional, BN, Pakatan Harapan, PH, Pejuang, Warisan Sabah dan lain-lain. Dengan menggunakan peluang ini, kita haruslah memilih secara bijaksana siapakah pemimpin yang kita rasa layak dan menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kita tidak seharusnya datang mengundi, kita rosakkan undi dengan menulis sesuatu yang tidak bermoral atau conteng setiap kotak. Ini akan menyebabkan undi rosak. Oleh itu, kita haruslah bijaksana dalam memilih pemimpin kita supaya demi kepentingan bersama. Pengajaran seterusnya ialah berani dalam mengutarakan pendapat. Sebagai seorang rakyat yang diberi hak kebebasan bersuara, kita haruslah menggunakan hak tersebut secara berani dan bijaksana dengan memberikan pendapat tentang politik yang dijalankan secara sewenang-wenangnya serta kepada pemimpin yang menjalankan tugas politik secara dominan.
Kita tidak seharusnya berdiam diri dan setuju dengan semua cadangan pihak berkuasa. Sekiranya kita merasakan bahawa cadangan tersebut memberikan kesan buruk kepada rakyat, kelak ia akan mendatangkan bencana kepada negara. Sebagai contohnya, kita dapat mengutarakan suara dan pendapat kita melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan mana-mana platform. Meskipun suara dan pendapat yang kita utarakan tidak diendahkan, namun sekurang-kurangnya terdapat segelintir rakyat atau pemimpin yang bertauliah mendengarkan suara kita. Akhir sekali, pengajaran yang tekan Novel Sheikh adalah tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai seorang pemimpin, sikap mementingkan diri sendiri haruslah diketepikan. Sikap mementingkan diri sendiri akan menjadikan rakyat berasa tidak selesa dan tidak puas hati dengan pemimpin mereka, sedangkan pemimpin haruslah sentiasa dekat dengan rakyat di bawah pimpinannya. Mereka harus sedar bahawa setiap langkah mereka diperhatikan oleh rakyat-rakyat. Antara cabaran yang kami hadapi dalam membuat tugasan 6 ini ialah kami menghadapi masalah capaian internet yang kurang stabil di mana kami berada di kampung halaman masing-masing. Cabaran yang kedua ialah cabaran di mana ada ahli kumpulan kami yang berada di luar kawasan di mana kadang-kala dia tidak dapat bersama-sama kami dalam membincang atau berbincang mengenai tugasan ini. Namun, dia juga tetap memberikan kerjasama yang sepenuhnya walaupun dia berada di luar kawasan. Yang ketiga ialah cabaran yang kami hadapi ialah dari segi platform yang kami guna, di mana Canva ini memerlukan internet yang laju, di mana di kawasan kami ada yang internetnya kurang stabil, menyukakan kami menggunakan platform ini. Itu saja daripada saya. Langkah yang diambil untuk menangani cabaran aktiviti minggu ke-6 ialah yang pertama, mencari rangkaian atau capaian internet yang kuat di kawasan yang ada liputan seperti pasar atau luar kawasan rumah panjang. Yang kedua ialah berbincang menggunakan aplikasi WhatsApp. Setiap ahli akan menyenaraikan tugasan yang perlu dibuat dan membuat pembahagian tugasan dengan ahli yang ada terdahulu. Kemudian untuk ahli yang berada di luar kawasan akan mengambil maklumat atau perbincangan yang telah disenaraikan di dalam aplikasi WhatsApp. Langkah yang ketiga pula ialah ahli yang mempunyai liputan internet yang kuat akan membantu ahli lain untuk mengedit slide menggunakan Canva. Ahli yang mempunyai liputan internet perlahan hanya akan memberikan maklumat bahagian tugasan masing-masing kepada ahli yang mempunyai liputan internet yang kuat menggunakan aplikasi WhatsApp sahaja. Untuk video, setiap ahli akan menghantar video semasa ahli tersebut berada di kawasan yang mempunyai capaian internet yang kuat. Kesimpulannya, selepas melakukan aktiviti ini, kami mengetahui bahawa Novel merupakan salah satu platform untuk meluahkan rasa hati ataupun pendapat. Kami juga telah terdedah kepada betapa gelapnya dunia politik. Selain itu, kami juga mengetahui cara menggunakan Canva dengan lebih dalam. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.